Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, baru selesai gym hari ni. Selepas beberapa lama tak betul-betul dikerjakan, jadi hari ni dan semalam dikerjakan dengan baik oleh coach saya, Alhamdulillah. Pagi ni saya nak berkongsi tentang sesuatu yang saya terfikir tentang macam mana kita nak memperbaiki diri kita, insyaAllah, atau hidup kita ni berdasarkan proses yang saya lalui. Ada tiga perkara penting yang kita kena buat persediaan setiap hari atau setiap masa kita nak buat sesuatu. Kita kena fikir tiga persediaan. Persediaan pertama adalah, adakah kita bersedia? Ni sedih sikit bunyi sedih ni. Bersedia, adakah kita bersedia seandainya hari ini adalah saat kita diambil nyawa kita? Na'udzubillah, insya-Allah bukan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur anda semua, sihat walafiat, dan saya, insya-Allah, dan keluarga saya. Tapi poin dia adalah, adakah kita bersedia seandainya hari ini adalah saatnya yang kita akan dipanggil pulang, dipanggil kembali. Dan persediaan ni adalah perkara yang kita kena perhatikan lah. Contoh, kita jaga solat kita jaga amalan-amalan kita. Dan saya suka nak share satu ayat yang sangat memberikan ingatan buat saya, adalah tentang betapa pentingnya setiap pagi kita berzikir, petang kita berzikir, dan kita jaga solat-solat kita dan mengaji. Sebab rumah yang tak ada orang yang mengaji tu, dia ibarat sebagai kuburan. Saya baca hadis tu. Rumah yang tak ada orang mengaji tu, dia macam kubur. Wow, dalam hati sebelum mati. So persediaan pertama adalah, dan saya cakap ni bukan saya bagus, saya cakap ni sebab saya sendiri dalam kereta datang ke office, tetap pagi saya dengar Ustazah Idrus berceloteh dan saya mengambil iktibar dan saya kongsikan. Pertama, persediaan kita untuk mati. Yang kedua, persediaan kita untuk hari tua. Seandainya kalau kita banyak umur, insya-Allah, adakah kita kerja hari ni, kita berniaga hari ni, kita beringat-ingat untuk hari tua kita kalau kita banyak umur. Kalau kita seandainya tak banyak umur sekalipun, kita boleh sediakan wasiat. Mudah-mudahan kalau kita tak ada sekalipun, semua benda yang kita ada semua kita dah bagi, dah susun, supaya kita tak adalah meninggal sebagai orang kaya. Kita tak adalah risau pasal kita masuk syurga tu lambat. Orang cakap, siapa yang beritahu saya masuk syurga tu lambat kan? Jadi ada hadis ke apa. Jadi kita bersedia. Maksudnya kalau kita panjang umur macam mana? Kalau kita meninggal macam mana? Benda yang kita ada banyak ke sikit ke, macam mana kita nak agihkan? Itu semua persediaan yang kita kena buat. Dan saya pernah baca satu, saya tak tahulah hadis ke apa, ingatan tentang jangan tidur sehingga kita menulis wasiat. Macam itulah. Okey, yang ketiga, persediaan kita untuk saat ni, hari ni, ketika ni. Saya tahu kita melalui satu, untuk setengah orang, tapi bukan setengah orang, ramai orang menghadapi situasi hari ini, kos sara hidup yang semakin meningkat, dan kos transportation meningkat, kos makanan meningkat. Saya rasa dia melibatkan bukan hanya pada orang yang mungkin gaji dia, pendapatan tak tinggi, of course lebih perit, tapi untuk orang yang semua orang melalui situasi ini. Dan perkara ini saya sebut selalu dalam kelas saya. Saya sebut dalam kelas tentang, bukan saya dah hidup, alhamdulillah, dah hidup berpuluh tahun, saya dah masuk 42 tahun. Masalah kos kewangan ni, kos ekonomi dan sara hidup ni bukan berlaku sekarang, dia dah berlaku sejak dulu lagi. Kalau 30 tahun dulu, kalau anda ingat, anda pergi sekolah bawa duit berapa sen? 20 sen, 30 sen, 50 sen. Sekarang anda bagi anak anda boleh bagi 20 sen, bagi 50 sen, mesti tak boleh kan? Jadi maksudnya kos sara hidup ni memang sentiasa akan meningkat, dan kita kena buat persediaan. Persediaan ni banyak aspek lah. Kita kena tahu persediaan kewangan, kita kena, ini saya cakap senang, tapi saya pernah lalu keadaan yang perit. Saya pernah lalu hidup tak ada duit. Saya pernah lalu saat zaman tu. Jangan cakap dengan saya, oh dia boleh lah. Tak, saya pernah lalu proses tu. Keluarga saya bukan orang senang. Kita pernah makan tak ada nasi, kita pernah share ikan bilis. Jadi proses tu kita pernah lalu. Jadi kita kena belajar untuk bersedia. Bezakan antara keperluan dengan kehendak. Apa itu keperluan dalam hidup, apa itu kehendak pada saat keadaan ekonomi kita mungkin dalam keadaan yang lebih perit. Dan kita boleh salahkan sesiapa pun dalam dunia ini, teruskan, itu pilihan anda. Tapi pada masa yang sama, kita boleh kena buat apa yang kita kena buat. Kita kena kawal dan kuasai apa yang kita boleh kuasai. Jadi kita kena belajar. Even saya sendiri pun belajar untuk memperbaiki keadaan perbelanjaan saya, di mana kalau dulu mungkin saya fikir nak beli apa saja saya beli, tak, saya start fikir, oh tak boleh. Walau kita ada atau tidak, mungkin kita boleh gunakan duit ni, sebahagian ni untuk bantu orang yang susah. Itu pilihan masing-masing lah kan. Jadi fikir-fikirlah. Kalau anda rasa dia benda yang manfaat, anda fikirkan. Jadi kita kena belajar untuk buat persediaan. Persediaan kalau kita meninggal, persediaan untuk hari tua, insya-Allah kalau banyak umur, dan persediaan kalau seandainya persediaan untuk kita hari ini, apa yang kita nak buat, apa saja benda yang kita nak buat, adakah kita bersedia buat yang terbaik, insya-Allah. Sama ada kita kerja atau berniaga, melayan pelanggan, buat apa saja kita nak buat yang terbaik, insya-Allah. Saya doakan anda diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi anda yang suka apa yang saya kongsikan ni, share dengan orang lain. Bagi anda yang tak suka, itu bukan pada anda, itu pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.